Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Natasha binti Razali. Nombor matrik saya ialah A1736554. Hari ini saya akan membuat pembentangan untuk subjek GGGC 1023 iaitu Pengantar Pendidikan Bersepadu. Saya merupakan pelajar semester 2 Universiti Kebangsaan Malaysia untuk sesi 2019-2020 dan hari ini model yang saya pilih untuk dibentangkan ialah model edaran semula. Okey, saya teruskan lagi dengan pembentangan saya. Yang pertama ialah objektif kajian. Objektif kajian ialah tujuan kajian saya ini dilaksanakan, iaitu kenapa saya melaksanakan kajian ini. Okey, yang pertamanya ialah mengenal pasti atau meninjau adakah konsep keagamaan atau ketuhanan diterapkan dalam kehidupan seharian, terutamanya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab di tempat kerja. Okey, saya boleh terangkan di sini. Tujuan utama saya untuk melakukan kajian ini adalah untuk mengenal pasti adakah seseorang individu itu mengamalkan konsep-konsep ketuhanan atau keagamaan dalam setiap pekerjaan mereka. Objektif kajian saya yang kedua ialah saya ingin mengenal pasti adakah pendidikan memainkan peranan yang penting dalam perkembangan ilmu ketuhanan dan adakah seseorang pendidik itu perlu mengamalkan sifat-sifat keagamaan atau ketuhanan. Di sini saya ingin terangkan bahawa saya telah pun kecilkan skop kajian saya, iaitu saya memilih seorang responden daripada Kolej Matrikulasi Melaka, iaitu beliau adalah seorang pensyarah. Jadi di sini jelas bahawa saya telah pun kecilkan skop kajian saya, iaitu saya ingin mengenal pasti bahawa adakah seorang pendidik itu mengamalkan konsep ketuhanan atau keagamaan dalam sesi pembelajaran atau pengajarannya. Objektif kajian saya yang ketiga ialah saya ingin mengetahui adakah sifat kesyukuran diamalkan sepanjang tempoh pengajaran dan adakah seorang pendidik itu mengaplikasikan sifat kesyukuran dalam pengajaran untuk pembangunan dan perkembangan pelajar. Di sini jelas bahawa objektif kajian saya adalah saya ingin mengetahui adakah seorang pensyarah itu mengamalkan konsep ketuhanan dalam sesi pengajarannya. Seterusnya iaitu model edaran semula. Model edaran semula ini diwujudkan pertama kalinya pada tahun 1984, iaitu sebagai satu alternatif yang dikemukakan sebagai satu kaedah pendidikan di Malaysia. Model edaran semula ini dikeluarkan atau diperkenalkan bersama-sama dengan model garis lurus, iaitu sebuah model yang digunakan di negara barat. Model ini digunakan di negara barat kerana model ini adalah model yang menolak konsep keagamaan, konsep wahyu serta ketuhanan. Konsep model edaran semula ini ialah juga menjana kemajuan serta pembangunan pada masa yang sama dapat melahirkan model insan dan kasih cinta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya ialah model edaran semula ini juga akan membawa kepada penghayatan terhadap jalan yang jelas serta peluang untuk kembali kepada kecintaan terhadap Tuhan menerusi sifat kesyukuran. Yang seterusnya dari sudut lain membawa erti seperti semakin tinggi tahap pendidikan seseorang, semakin kuat akidah serta kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kat sini jelas menunjukkan bahawa dalam model ini menerangkan semakin tinggi ilmu seseorang itu, semakin tinggi penghayatannya terhadap konsep keagamaan dan ketuhanan, iaitu akan meningkatkan lagi akidahnya. Seterusnya ialah justifikasi pilihan model. Justifikasi pilihan model ni merupakan sebab kenapa saya memilih model ini, iaitu apa pandangan saya terhadap model ini. Okay. Edaran semula merupakan model pendidikan mengikut acuan Malaysia dan bertentangan dengan model garis lurus, iaitu model yang diamalkan oleh pendidikan barat dan tidak sesuai langsung diamalkan di negara Malaysia. Seterusnya ialah pengamalan konsep ketuhanan dan keagamaan dalam setiap apa yang dilakukan di dalam kehidupan seharian mempengaruhi aspek kejadian seseorang manusia itu. Model edaran semula juga merangkumi segala penghayatan terhadap nilai-nilai murni serta kebaikan yang perlu dilakukan seorang itu bagi memperoleh keberkatan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir ialah
pendidik juga memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan seseorang individu itu supaya menjadi manusia yang seimbang serta memperoleh kejayaan di ini. Seterusnya ialah metodologi kajian. Metodologi kajian adalah merujuk kepada kaedah yang paling sesuai untuk menjalankan penyelidikan dan menentukan tata cara yang efektif bagi menjawab permasalahan kajian. Metodologi kajian ada 3. Yang pertama ialah reka bentuk kajian, kaedah temu bual serta kaedah rujukan. Untuk reka bentuk kajian ialah dalam kajian ini, penyelidikan yang digunakan adalah menggunakan kaedah berupa kualitatif seperti menemu bual, responden dan juga kaedah rujukan. Jadi dalam menghasilkan kajian ini, saya telah pun menggunakan temu bual bersama responden yang telah saya pilih serta saya mengkaji di internet ataupun di dalam buku-buku yang sesuai untuk saya masukkan dalam kajian saya. Yang seterusnya ialah kaedah temu bual. Kaedah temu bual yang dilaksanakan adalah secara tidak formal, iaitu tidak secara bersemuka dan hanya menjalankan sesi temu bual menggunakan media sosial dan responden yang dipilih, iaitu melalui WhatsApp. Yang ketiga ialah kaedah rujukan. Menggunakan sumber rujukan daripada buku dan juga pencarian maklumat tambahan melalui internet. Seterusnya ialah dapatan kajian. Ini merupakan responden yang telah saya pilih, iaitu Puan Suhaila binti Sabri. Beliau berasal daripada Semampat, Semangga Perak. Beliau tinggal di Londang, Melaka dan telah pun menjadi pendidik selama 22 tahun. Beliau juga merupakan pensyarah di Kolej Metropolitan Melaka serta beliau memegang jawatan sebagai Ketua Jabatan Sastera Iktisas dan Sains Sosial. Seterusnya ialah dapatan kajian. Dapatan kajian merupakan hasil daripada kajian saya, iaitu hasil daripada kajian temu bual saya bersama responden yang telah pun saya pilih. Yang pertamanya ialah responden berpendapat bahawa pendidikan bersepadu merupakan konsep penyampaian ilmu atau pengetahuan yang akan melahirkan sebuah pemikiran serta kefahaman yang kompleks berkaitan nilai murni serta amalan-amalan yang baik dalam kehidupan seharian. Seterusnya, pendidikan bersepadu juga memberikan kefahaman terhadap tujuan sebenar dalam kehidupan manusia dan apa jua yang manusia perlukan untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Yang seterusnya ialah akhlak yang baik dapat dicapai melalui penerapan nilai-nilai murni yang diamalkan serta penerapan nilai keagamaan dalam diri setiap individu itu sendiri. Bermaksud di sini, jika seseorang itu menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan, dia akan memberikan kebaikan kepada individu itu sendiri. Yang seterusnya ialah keagamaan yang diamalkan akan menjadikan seseorang manusia itu cenderung melakukan kebaikan dan menyebarkannya kepada semua lapisan individu bagi mencapai kehidupan harmoni dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, responden juga berpendapat bahawa sebagai seorang umat Islam, wajib untuk percaya bahawa Tuhan itu wujud dan Tuhan itu satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jika manusia tidak berpegang teguh kepada nilai keagamaan dan ketuhanan, ianya seolah-olah manusia atau orang yang tidak mempunyai arah tujuan. Ia ialah manusia juga akan tercari-cari arah tujuan sebenar hidup mereka. Jika manusia itu salah menuntut ilmu, ia akan menyebabkan berlaku kesesatan. Selain daripada itu, jika manusia melakukan sesuatu, sudah pastinya akan mempersoalkan apakah tujuan atau sebab untuk melakukan sesuatu itu. Maka, jika seorang itu tidak berpegang kepada nilai keagamaan atau ketuhanan, ia umpama kapal yang tidak mempunyai nahoda. Seterusnya, responden juga memberi maklum balas bahawa konsep keagamaan dan ketuhanan ini akan membuatkan seseorang manusia itu bekerja dengan lebih gigih dan bersungguh-sungguh dalam mengamalkan segala peraturan-peraturan yang ada, sama ada di tempat kerja ataupun mengelakkan segala perkara yang akan membawa kepada kemungkaran Allah Subhanahu Wa Taala.
Hal ini kerana dengan adanya nilai keagamaan dalam diri seseorang itu, manusia akan percaya bahawa jika ianya melakukan sesuatu pekerjaan dengan ikhlas dan tidak mengharapkan apa-apa balasan, maka Allah akan memberikan ganjaran yang baik serta akan memudahkan segala urusan kehidupan seharian mereka. Secara tidak langsung, sudah semestinya dapat membantu responden untuk sentiasa bersyukur dengan adanya rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Responden juga turut mengakui bahawa nilai keagamaan dan ketuhanan sangat perlu diterapkan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran sewaktu mengajar di institusi pendidikan. Responden juga berpendapat bahawa tidak kira apa jua kepercayaan yang dianggiti oleh semua manusia, setiap kepercayaan pastinya menerapkan supaya penganutnya berbuat baik sesama manusia, sentiasa bersyukur dan dengan apa yang diperolehi menyembah Tuhan sebagai tanda kesyukuran, sentiasa melakukan solat dan berdoa. Seseorang itu juga perlu berusaha terlebih dahulu untuk mendapatkan sesuatu yang dihajati. Seterusnya, solat untuk penganut beragama Islam, berdoa dan bertawakal sebagai tanda berserah terhadap apa jua yang akan diberikan kepadanya selepas ini, dan bukannya tidak melakukan apa-apa usaha dan seterusnya mengharapkan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Seorang pendidik itu merupakan model kepada semua pelajar kerana apa jua yang dilakukan akan dijadikan contoh dan akan diikuti oleh pelajarnya. Seterusnya, pengamalan keagamaan dan ketuhanan amat penting kerana ianya boleh menjadi satu titik permulaan untuk membawa pelajar mendalami dan lebih penghayatan terhadap agama Islam itu sendiri. Okey, seterusnya ialah kesimpulan. Kesimpulan merupakan penutup bagi kajian saya, iaitu apa yang saya simpulkan dalam kajian saya ini. Yang pertama, peranan pendidikan adalah untuk membina kekuatan kerohanian serta dalam pada masa yang sama untuk pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, kesepaduan matlamat inilah yang dimaksudkan sebagai pendidikan bersepadu. Dalam erti kata lain, semakin tinggi pendidikan, pembangunan dan kemajuan, maka makin dekatlah seseorang insan itu kepada Tuhannya. Yang ketiga ialah apa yang penting adalah kekuatan akidah dan kerohanian yang dijelmakan dengan sifat dan amalan bersyukur hendaklah menjadi roh pembangunan dan kehidupan. Yang keempat, sifat bersyukur beserta kekuatan akidah dan kerohanian dengan sendirinya dapat menghapuskan pengaruh negatif yang dihasilkan oleh falsafah liberal demokratik sekular. Keharmonian yang kuat akan memandu kemajuan ke arah mencari dan tunduk patuh kepada Tuhan. Yang terakhir ialah kehidupan dan agama menjadi harmoni untuk kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Sampai di sini saja pembentangan saya. Terima kasih atas luangan masa yang diberikan untuk menonton video pembentangan saya ini. Assalamualaikum. Terima kasih.